Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan kita malam ini ayat 51. Ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Wa lahu ma fis samawati wal ardi wa lahu ad-din wasiba. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. Dan Allah berkata, Allah berfirman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan Tuhan itu dua. Janganlah kamu mengambil selain daripadaku sebagai Tuhan, sehingga menganggap Tuhan itu dua. Innama huwa ilahu wahid.
bahawa sesungguhnya dia adalah Tuhan yang satu, maka kepadakulah, terhadapkulah hendaklah kamu merasa takut. Walahu ma fis samawati wal ard, dan kepunyaannya lah apa yang terdapat di langit dan di bumi. Walahu dinu wasiba, dan untuknya, kepadanya jugalah. Ad-din di sini maknanya at-ta'ah, keikhlasan, ketaatan, keikhlasan yang berkekalan, yang sentiasa. Maka adakah selain daripada Allah yang perlu kamu bertakwa, kamu merasa takut, kamu perlu menjaga diri? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa sahaja yang ada pada kamu daripada nikmat, maka ianya daripada Allah. Thumma idza massakumud dur, kemudian apabila kamu disentuh ataupun kamu merasai akan ad-durru, kesusahan, kepayahan, maka kepadanya lah kamu kembali dengan bersungguh-sungguh minta pertolongan. Thumma idza kashafad durra ankum, kemudian apabila dia, yakni Allah, melepaskan kamu daripada kesusahan itu, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, maka sebahagian daripada kamu engkar, sebahagian daripada kamu mensyirikkan akan Tuhan mereka itu. Untuk mereka itu kufur, engkar dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Maka fatamatta'u, mereka pun berseronok, bersenang-senang dengan nikmat yang diberikan. Nanti kamu akan tahu kesudahannya. Mereka menjadikan apa yang tidak mereka ketahui, yakni mereka menjadikan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, padahal yang mereka sembah itu mereka pun tak tahu sebenarnya itu tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Lalu mereka menjadikan bagi pihak yang lain sebagai nasiban, sebagai sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, yakni mereka memberikan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ini kalau golongan wasaniyun, penyembah berhala, sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka demi Allah, kamu akan ditanya, kamu akan disoal tentang apa yang telah kamu ada-adakan dahulu. Semua ayat ini berkenaan dengan persoalan aqaid ataupun akidah. Munaqashah aqaidul musyrikin, membincangkan pegangan yang menyeleweng dalam kalangan orang-orang musyrik dan amalan-amalan mereka yang qabihah, yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, la tattakhidhu ilahayn itsnain, janganlah kamu mengambil, la tattakhidhu dengan maksud la taj'alu li syarikan, jangan kamu jadikan bagi aku adanya sekutu. La tattakhidhu li syarikan wa la ta'budu siwaya, dan janganlah kamu sembah yang selain daripada aku. Maka sesiapa yang menyembah bersama dengan Allah akan yang lain, faqad asyraka bih, maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah, padahal Allah Ta'ala adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Dan perkara ini diulang beberapa kali dalam Quran. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan beberapa ayat yang seumpamanya untuk mengisbatkan sifat uluhiyah, ketuhanan itu hanya bagi Allah, dan sifat wahdaniyah, keesaan Allah. Di sini kita melihat adanya kalimah itsnaini selepas ilahaini. Dari sudut bahasa dipanggil ini taukid maknawi. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahain. Allah Ta'ala berkata, janganlah kamu menjadikan Tuhan itu dua, kerana Tuhan hanyalah satu, iaitu aku, kata Allah. Kalimah itsnaini dimasukkan untuk tujuan mentaukidkan, dipanggil taukid maknawi. Lafaz yang dimasukkan dalam bentuk itsnaini dua, padahal ilahaini dua dah. Kerana Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. Perkara yang penting dalam akidah Islamiyah meyakini sifat wahdaniyatullah, keesaan Allah.
Allah Ta'ala itu bersifat witr. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat tunggal, satu, dan dia suka kepada yang tunggal. Maka fa'autiru ya ahlal Quran, berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Itu merujuk kepada sunat witir. Kerana Allah Ta'ala suka apabila kita melakukan suatu amalan atas tujuan untuk mentakkidkan lagi sifat wahdaniyah, sifat keesaan bagi Allah. Sifat keesaan bagi Allah. Apa sahaja urusan kehidupan kita, maka semuanya tertumpu kepada Allah sebagai dialah qul huwallahu ahad. Ditaukid lagi, ahad itu Allahus samad. Allah Ta'ala dialah yang menjadi as-samad, tempat tumpuan, permintaan, pergantungan, tidak kepada yang lain. Kalau seseorang meyakini secara lisannya, secara sebutannya, atau secara pegangan hatinya, Allah Ta'ala itu ilahun wahid, Tuhan yang satu, kemudian dari sudut amalan tiba-tiba ada perkara-perkara ibadat yang dilakukan untuk yang lain selain daripada Allah, maka ia jatuh kepada syirik. Apabila Nabi SAW ditanya, ayyu dzambin a'zam, apakah dosa yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar? Lalu dijawab oleh baginda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, bahawa kamu menjadikan bagi Allah ada sekutu. Sekutu maksud bersyarikat selain daripada Allah. Kamu beranggapan sifat ketuhanan juga dimiliki oleh yang lain, maka itu satu dosa yang besar. Padahal Allah Ta'ala dialah yang telah khalaqaka, menciptakan kamu. Maka keyakinan bahawasanya Tuhan yang satu itu menjadi tonggak, menjadi perkara yang dasar dalam akidah Islam. Dan itulah yang menjadikan berbezanya antara akidah Islam dengan akidah Ahlul Kitab, sama ada Nasara ataupun Yahudi. Kerana mereka menganggap, Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, menganggap bahawa bagi Allah ada anak. Sedangkan Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad dan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nasara pula mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu sebagai Ibnullah, kata mereka. Lalu mereka jatuh kepada syirik, kerana tindakan itu, keyakinan itu menafikan sifat ketuhanan itu hanya bagi Allah. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Keyakinan dan persoalan tentang Allah Ta'ala Tuhan yang satu, tidak ada sekutu bagi Allah, termasuk Allah Ta'ala tidak memiliki anak. Suatu tajuk yang besar sebenarnya, satu persoalan yang besar. Haula, inilah dia golongan manusia yang merupakan kaum kami. Mereka telah menjadikan selain daripada Allah ada alihat, Tuhan-Tuhan yang lain, iaitu laula ya'tuna 'alaihim bisultan, sekiranya mereka tidak mampu untuk membawakan bukti hujah. Nah, sebenarnya mereka tidak ada hujah untuk berbuat begitu. Al-Quran ini diturunkan untuk wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman beramal saleh bahawa bagi mereka pahala yang baik. Makithina fihi abada, mereka akan terus berada dalam suasana mendapat ganjaran selama-lamanya. Sekaligus Quran juga wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, memberi inzar, peringatan kepada orang yang berkata bahawa Allah memiliki anak. Sebab anggapan begitu membawa kepada maksud menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, padahal Allah Ta'ala ilahun wahid. Anggapan begitu, keyakinan begitu, kata-kata begitu adalah sangat besar kesalahannya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Amalah besar kesalahan yang keluar daripada mulut mereka, tidaklah yang mereka kata kecuali perkara yang kadhib, dusta.
iaitu mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak. Apabila mereka beranggapan ada anak bagi Allah, bermakna mereka beranggapan sifat Tuhan juga dimiliki oleh yang lain selain daripada Allah. Maka ia membawa kepada syirik, satu dosa yang sangat besar, perkara yang diharamkan oleh Allah. Dalam persoalan akidah ialah janganlah kamu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan kamu telah menentukan janganlah kamu menyembah selain daripada Dia, selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah aku bacakan kepada kamu perkara yang Tuhan haramkan kepada kamu, iaitu yang pertama, alla tusyriku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Perkara haram yang pertama. Perkara yang pertama diharamkan adalah syirik kepada Allah. Ataupun disebut juga dalam ayat lain, kul man harrama zinatallahi allati kul harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha. Katakanlah, Tuhanku mengharamkan segala perkara yang keji, perkara yang buruk, sama ada ma dhahara minha wa ma batan, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, wal ithma wal baghya, perkara yang membawa kepada dosa ataupun tindakan berlebihan, melampaui batas, bighairil haq, dengan cara yang tidak sebenarnya. Dan termasuklah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, bahawa kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak ada bukti, tidak ada hujah untuk berbuat begitu. Jadi ini suatu peringatan atau pesanan yang sangat besar daripada Allah, yaitu meyakini ilahun wahid, ilahukum ilahun wahid. Oleh kerana itu, ketika Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berkulit hitam daripada bangsa Afrika, apabila dia masuk Islam, padahal dia masih lagi hamba kepada tuannya, dia masih lagi menjadi milik tuannya, dan apabila tuan yang jaga dia ni tahu dia masuk Islam, dia diseksa, dijemur di tengah panas, dan diletakkan batu yang besar atas dadanya. Tetapi dia terus berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Allah itu Tuhan yang satu, yang satu, yang satu. Sebab kaum musyrikin bukan menafikan ketuhanan Allah, tetapi mereka menafikan keesaan Allah. Mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka menyekutukan Allah. Maka Bilal bin Rabah yang faham ini akidah yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW, lalu dia mahu menerimanya, tetapi tidak dipersetujui oleh tuannya. Dan dia menyatakan pegangannya Tuhan itu Ahad, Ahad, Tuhan yang satu-satu. Qul huwallahu ahad, walahu ma fis samawati wal ard. Baik, sebelum tu fa iyya farhabun, maka hanya kepada akulah sepatutnya kamu merasa gerung, takut. Perkataan takut dia datang dengan lafaz yang berbeza. Ada kalanya fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Ada kala dia datang dengan kalimah khasyah, takut dalam bahasa Arab. Ada kala dengan perkataan khauf, di sini dengan perkataan ar-ruhb. Ar-ruhb, ruh ni takut. Raghaban wa rahaban. Raghaban sangat nak, berminat nak sesuatu. Rahaban rasa gerung, takut. Takut ni dia ada istilah yang berbeza. Mungkin dalam bahasa kita, bahasa Melayu, takut-takutlah, tapi dia punya label takut tu berbeza. Kalau bahasa Inggeris, kalau takut biasa mungkin diguna sekadar afraid, apa dia lagi, scared. Kalau lebih takut, fear. Kalau benar-benar takut, musyfik, bahasa Arab musyfik. Inna musyfikun, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, kami dahulu masa sama dengan keluarga sangat
sangat gerung, takut kepada balasan azab Allah. Farhabun, takut. Allah Ta'ala menggambarkan hamba-hamba yang terpilih dari kalangan para nabi apabila mereka berdoa, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa dalam keadaan sangat mengharapkan dapat kebaikan dan sangat takut, gerung, sangat merasa gerung dan takut. Sebab tu dalam bahasa Arab, tindakan apa kita panggil sekarang ni, tindakan, kalau bahasa Inggeris sebut tindakan irhab, teroris, aktiviti pengganas yang menimbulkan rasa takut. Rasa takut, keluar daripada rumah, bom sana, bom sini. Kita pun tak tahu bila kita mati. Ini bukan di sinilah, di tempat lain, di Afghanistan, di Iraq. Dalam bahasa Arab disebut al-irhab, amaliyatul irhab, proses ataupun suatu aktiviti untuk menimbulkan rasa irhab, rasa gerung, dan rasa takut kepada orang lain. Adapun perasaan gerung takut ini hanyalah kepada Allah. Fa iyaya farhabu ni, maka hendaklah kamu merasa gerung kepada aku, takut kepada aku. Gerung yang amat sangat, rasa gerung yang amat sangat, sehingga menjadikan seseorang itu sentiasa ala hadirin, berhati-hati, berjaga-jaga. Kalau datang kepadanya kematian dalam keadaan dia tidak sempat untuk bertaubat, ataupun datangnya kematian dalam keadaan dia mungkin leka, mungkin lalai, ataupun dia disiksa oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dia tidak sedar bahawa begitulah yang akan menimpanya. Jadi perasaan gerung, takut ada. Bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa pergi menghadap Fir'aun. Sebagai seorang manusia, dia pun ada fitrah takut. Takut ni adalah fitrah manusia. Sebab tu bila orang putih dia cerita menguji ketakutan, fear factor tu, itu asal daripada Eropah, daripada Belanda mana asalnya. Bukan orang mereka buat suatu program yang tak sepatutnya dibuat. Sebab bukan menggambarkan, merasa bukan fear factor, itu adalah stupid factor, menggambarkan kebodohan. Sebab bukan begitu cara nak menguji keberanian, nak buat rasa takut. Bukan, itu bukan cara ni. Kalau nak buat rasa takut, bukan begitu cara ni. Cara yang sebenar untuk betul-betul kita takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Tapi kalau takut itu dalam bentuk kita lawan fitrah, tak kena cara. Dia psikologi takut ni sesuatu yang ada dalam fitrah manusia. Ada orang takut kepada gelap, ada orang takut kepada kawasan tanah perkuburan, apa dia lagi, ada orang takut kepada bunyi-bunyi yang menyeramkan. Ada setengah orang dia takut tengok mikrofon kita pakai kacat tali, ketal lutut lagi. Ada orang takut apa dia, manusia ni tak sama, dia punya ketakutan. Setengah tu hamba tak boleh jadi tu imam kita nak akak takbir tu ketal. Dia takut ni berbeza. Ada orang takut gagal dalam hidup, tetapi ketakutan yang paling tinggi adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Sebab itu bila Nabi Musa alaihissalam diutuskan untuk pergi berdakwah ke istana Fir'aun, Allah Ta'ala memberi pesanan, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahb. Ar-rahb, takut. Masukkanlah tangan kamu ke dalam fi jaybika, dalam poket baju kamu, kocek baju. Bila Nabi Musa keluarkan tangannya bercahaya, takhruj bayda, keluar cahaya sangat terang, lebih cerah daripada cahaya matahari. Wadmum ilaika janahaka minar rahb. Kemudian rapatkan tangan itu ke badan kamu, ke dada kamu apabila timbul rasa takut. Bila Nabi Musa buat gitu, hilang rasa takut. Allah Ta'ala suruh supaya dirapatkan kedudukan tangan pada badannya untuk dihilangkan ar-ruh, kerana perasaan takut. Kalau takut buat gitu supaya boleh reda. Kita macam mana kalau kita takut? Mungkin kita akan lari, mungkin kita akan menangis, mungkin kita tak tahu terjun dalam kolam atau terjun dalam sungai.
Takut yang sebenarnya adalah takut kepada Allah. Baik, baginya segala yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah segala yang di langit yang di bumi, dan baginya jugalah ad-din. Ad-din di sini dengan maksud at-ta'ah dan juga al-ikhlas yang bersifat wasiban ataupun daiman. Segala ketaatan makhluk, sama ada taat itu secara tau'an wa karhan, secara sukarela atau secara terpaksa, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Iaitu ketaatan yang laziman, wasiban, daiman, laziman, yang sentiasa dan tetap. Adapun ketaatan dan keikhlasan kepada yang lain, dia tidak berlaku. Dia tidak berlaku kecuali ada kepentingan. Orang-orang kafir sendiri dia sembah berhala bukan ikhlas, kerana berhala tak mungkin berlaku begitu, sebab ada kepentingan dari sudut yang lain. Keikhlasan hanyalah kepada Allah. Ad-din di sini dikaitkan dengan taat dan ikhlas. Ikhlas maknanya suci, murni, apa dia lagi, yang asal, yang pure, yang betul-betul tidak bercampur dengan usul lain. Dan persoalan ikhlas ni ada kaitan dengan persoalan akidah. Apabila kita meyakini Allah, maka keyakinan kita kepada Allah tidak diganggu gugat oleh yang lain. Sebab itu surah Qul huwallahu ahad dinamakan surah Al-Ikhlas, untuk dikaitkan dengan ad-din tadi. Mungkin orang tertanya, dia kata kenapa surah Qul huwallahu dinamakan Al-Ikhlas, sedangkan dalam surah itu tidak ada pun perkataan ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada pun perkataan ikhlas. Lepas tu mau ikut mana jadi tiba-tiba surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas merujuk kepada akidah yang benar-benar suci, murni, yang benar-benar pure, adalah akidah Islam, iaitu Allah. Keyakinan kepada Allah sebagai ilah, dialah al-ma'bud bihaqqin, yang Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya. Adapun yang selain daripadanya adalah tidak layak untuk diberikan apa-apa bentuk, dalam bentuk sembahan, puji dan puja, apa sahaja, dalam bentuk ibadat, permintaan, penyerahan, pergantungan rezeki. Tadi kalau kita sebut berhubung dengan perasaan takut. Kalau kita takut kepada makhluk, takut kepada yang lain selain daripada Allah, sehingga mengatasi takut kita kepada Allah, itu boleh menjejaskan akidah. Itu boleh menjejaskan akidah. Sebab itu orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, salah satu sifatnya wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Kata nak kata apa yang penting di sisi Allah Taala, kita selamat dan kita mendapat redha-Nya. Alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dikatakan tahanlah tangan kamu, yakni daripada berbuat kejahatan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tak kala diwajibkan kepada mereka berperang, idza fariqum minhum, tiba-tiba sebahagian daripada mereka, yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah, mereka merasa takut kepada manusia seperti mana takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih lagi takut. Jadi kalau takut kepada makhluk mengatasi takut kepada Allah, ini dah bab akidah. Kita boleh takut kepada makhluk, tapi pastikan ketakutan itu tidak mengatasi takut kita kepada Allah. Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita merasa takut kepada kejahatan suatu kaum, maka kita bacalah doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kami jadikan engkau berada pada nuhur, pada batang leher mereka. Jadi kita serahkan urusan kita kepada Allah. Mana urusan Allah untuk hukum mereka, untuk matikan mereka,
dan kami berlindung daripada kejahatan-kejahatan mereka. Ataupun ketika berdepan dengan ancaman musuh yang kita rasa sangat takut, maka kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam peperangan Uhud, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang apabila manusia berkata kepada mereka, maksud manusia di sini orang-orang kafir, berkata kepada para sahabat, lihatlah di sana. Orang-orang munafik berkata kepada para sahabat, lihatlah di sana orang-orang kafir sedang berhimpun untuk menyerang kamu. Lalu mereka mengugut orang-orang beriman, dia ugut. Dia kata fakhshahum, takutlah kepada mereka. Tapi orang-orang beriman hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia-manusia yang kafir itu. Lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian kembali kepada walahuddin wasiba, ayat berikutnya. Segala ketaatan, keikhlasan yang bersifat wasiban, daiman, laziman, kekal, sentiasa, tetap, hanyalah milik Allah. Sama ada kita tahu ataupun tidak, kita sedar ataupun tidak sedar, semua makhluk di muka bumi dan di langit sentiasa akur, patuh dan taat kepada Allah. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, minggu lepas berhubung masalah sujud, kita bincang persoalan sujud. Allah Ta'ala menyebut sehingga kan bayang-bayang pun sujud. Awalam yarau, sesuatu itu yang sujud, yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyimal wasyama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun. Sesuatu yang ada padanya bayang juga sujud, menggambarkan kepada at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Bahkan matahari, bulan, bintang, bumi, apa dia lagi, sebahagian manusia juga sujud, yakni taat kepada Allah. Dan ketaatan itu bersifat wasiban. Wasiban maknanya daiman wa abadan, sama-sama dan berkekalan, bukannya bermusim. Walaupun ada sebahagian manusia engkar yang taat kepada Allah, tetap ada. Yang taat kepada Allah tetap ada. Semenjak zaman daripada Nabi Ibrahim bina Kaabah sampai sekarang, tetap ada orang yang beribadat kepada Allah, sama ada dalam bentuk solat ataupun rokok, sujud. Sehingga sekarang Masjidil Haram tidak pernah ditutup 24 jam. Setiap masa ada orang yang tawaf. Pergilah pukul berapa, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, apatah lagi waktu siang hari, tetap ada. Waktu kita nampak depan mata kita. Sedangkan bahagian-bahagian lain di dunia waktunya berbeza. Kalau kita di sini waktu lepas waktu maghrib, orang yang berada di benua Amerika sekarang ni mungkin baru lepas subuh ataupun tengah salat subuh. Mungkin bahagian dunia lain dia tengah salat zuhur. Ada orang lain pula baru salat asar. Kita dah masuk maghrib. Mungkin orang sebelah kita dekat dengan Teluk Benggala dekat Bangladesh tengah salat maghrib, kita sudah dah. Kita salat isyak, dia pula. Jadi ketaatan itu wasiban, berlaku secara terus menerus, dia tidak putus. Maka adakah patut selain daripada Allah yang kamu perlu untuk kamu merasa takut ataupun kamu perlu bertakwa? Tattaquna kadang-kadang dia bagi dengan lafaz dengan maksud bertakwa, ada kalanya dengan maksud kamu memelihara, menjaga diri kamu. Seperti dalam ayat fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu dapat menjaga diri kamu, wahai manusia, sekiranya kamu masih kafir? Iaitu maksudnya menjaga diri pada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Tattaquna di sini bukan bertakwa. Tattaqun dengan maksud kamu boleh tuhafizuna, boleh memelihara, boleh menjaga diri kamu supaya selamat.
pada hari yang kebanyakan manusia tidak akan selamat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa sahaja yang ada pada kamu daripada nikmat, maka nikmat itu semuanya daripada Allah. Sebutlah apa sahaja, semua nikmat itu daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh menafikannya. Maka kepada Allah hendaklah kita bersyukur sentiasa, bersyukur kerananya. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah untuk kita. Semua nikmat ini disediakan untuk kita, dan semuanya daripada Dia. Menghitung nikmat Allah, mengenal nikmat Allah ini menjadi sebab kepada kita mendapat kejayaan. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu kepada nikmat Allah, mudah-mudahan kamu berjaya, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Orang yang sentiasa ingat kepada nikmat Allah dan memujinya, apabila dia merasai nikmat itu, maka dia diberi pahala di atas pujian. Kita mendapat nikmat sama ada zahiran wa batinan. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kamu segala yang di langit dan di bumi, dan Dia telah meratakan untuk kamu nikmat-nikmatnya sama ada yang zahir ataupun yang batin. Alhamdulillah, kita berada di masjid, kita boleh berada bersama dalam majlis tafsir Al-Quran. Ini suatu nikmat. Allah Ta'ala beri kepada kita sedikit ilmu, itu satu nikmat. Allah Ta'ala beri peluang kita boleh baca Quran, itu satu nikmat. Apa dia lagi? Kita boleh salat berjemaah dan merasai nikmat salat, itu juga satu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung mengira nikmat Allah, memang tidak terkira dan tidak terhitung banyaknya. Itu tak termasuk nikmat hak nampak luar, nikmat sedapnya makanan ni, sedapnya minuman ini, keselesaan tempat tinggal, apa dia lagi. Kita mendapat nikmat, kita duduk dalam masjid, alhamdulillah, tak berasa panas. Kalau sehari mana kita mendapat ada cahaya, lepas tu sejuk aircon lagi. Adakah nikmat yang kita rasa sebegini boleh terus dibawa untuk kita forward dia untuk akhirat nanti? Kalau di dunia kita dapat nikmat, kita rasa selesa, adakah kita nak supaya kita terus dapat nikmat di akhirat? Ya, sudah tentu. Kita boleh duduk dengan selesa dalam masjid. Pernahkah kita terfikir kita akan berada untuk tempoh yang sangat lama daripada mahsyar, dalam keadaan matahari dekat dengan kepala, manusia yang begitu ramai, tidak semua berpulang untuk berteduh di bawah naungan arasy Allah? Tidak semua. Orang yang dapat berteduh di bawah arasy itu orang yang dapat nikmat. Orang yang mendapat hisab yang mudah, itu dapat nikmat. Orang yang boleh meluncur laju ketika titian sirat, itu suatu nikmat. Orang yang boleh terus ke syurga tanpa hisab dan azab, itu satu nikmat. Itu nikmat yang jauh lebih ajal, yang lebih agung, akbar, yang lebih besar, azam, yang lebih hebat berbanding dengan segala nikmat dunia. Sebab tu nikmat yang paling besar di dunia adalah nikmat iman dan Islam. Kalau seseorang itu tidak merasainya, bermakna dia tidak berpulang untuk mendapat nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang membolehkan kita mendapat nikmat susulan, iaitu nikmat di akhirat. Kalau sekadar nikmat makan minum ni, tidak manusia saja, ayah itik lembu kubah makan minum juga, dia juga merasai nikmat itu. Dan orang-orang kafir tidak beriman juga diberi nikmat yang berkenaan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswan lahum. Orang-orang yang kafir, mereka makan dan mereka juga menikmati nikmat di dunia. Mereka menikmati dan mereka makan sebagaimana makannya binatang ternakan. Tapi sekadar nikmat dunia sajalah, takat tu. Tapi kita kena ingat, nikmat yang kita peroleh di dunia ini adalah faminallah, semuanya daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Apa sahaja nikmat yang kita rasai, maka ingatlah kepadanya, pujilah ia dan bersyukurlah kepadanya selalu. Thumma idza kashafad dur idza fariq thumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu disentuh, dirasai,
oleh ad-dur. Ad-durru tu jadi fa'il, massa tu jadi fi'il. Allah Ta'ala menggambarkan ad-durru. Ad-durru boleh jadi min maradin au fakrin au apa-apa sahaja, sakit ke, kefakiran ke, apa sahaja musibah, itu adalah ad-dur. Jamaknya ad-darra. Kenapa digunakan lafaz massa yamassu? Massa yamassu ni sentuh, jamuh. Apabila kemudaratan itu menyentuh, merasai, maka seolah-olah seluruh tubuh kita merasai susah atau merasai sakit. Contohnya kalau kita terjun dalam air, maka seluruh badan kita sudah disentuh oleh air. Maka kesakitan itu bukan setepak, tapi merangkumi semua tempat yang disentuh. Maka hanya kepadanya lah taj'aruna, kamu tatadarrauna, merendah diri minta pertolongan. Ia membawa kepada maksud raf'us saut bid-du'a wal istighasah, iaitu kamu mengangkat suara berdoa dan minta pertolongan sungguh-sungguh, iaitu supaya ad-durru, kesusahan yang menimpa kamu itu dapat dilepaskan atau dapat dibebaskan. Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai ujian. Kalau diuji dengan kesenangan, tidak ada orang yang berdoa supaya dibuang kesenangan, sebab kita rasa itu nikmat. Tetapi adakah biasanya kita kalau berdoa untuk dilepaskan apabila ditimpa kesusahan, kalau kita mendapat kesenangan, kita tidak berdoa buanglah kesenangan, sebab kita rasa itu nikmat. Tapi kalau kita mendapat ad-dur, tidak as-sarra ataupun tidak kesenangan, kesusahan, tidak ada di antara kita yang tidak berdoa, melainkan dia akan berdoa supaya dibuang segala kesusahan. Padahal kesusahan itu boleh jadi suatu nikmat untuk dihapuskan dosa. Tapi kita tak terasa. Kalau diuji sakit, yang lebih baik adalah kita berdoa supaya diberi kekuatan untuk kita bersabar. Dan tidak dinafikan kita dibenarkan untuk berubat, boleh kita ikhtiar saya ubat. Tapi kalau kita boleh bersabar, maka itu lebih baik. Tapi sejauh manakah tahap kesabaran kita? Taj'arun menggambarkan bahawa kamu berdoa bersungguh-sungguh dengan raf'us saut, dengan mengangkat suara. Kemudian apabila Allah Ta'ala melepaskan kamu, membebaskan kamu daripada kesusahan itu, lalu tiba-tiba sebahagian daripada kamu masih menyekutukan Allah dengan yang lain, masih melakukan syirik. Yang ini masa susah tu je. Ketika susah itu sahajalah mereka berdoa dan berharap. Apabila hilang kesusahan, kembali kepada asal. Dia ayat dengan maksud begini diulang beberapa kali. Dalam surah Yunus, apa dia? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Apabila manusia itu disentuh oleh ad-durru, kesusahan. Susah tak kira sama ada sakit, kemiskinan, kehilangan harta benda, kehilangan ahli keluarga. Lalu dia berdoa kepada kami dengan penuh apa dia? Rasa dekatnya dia dengan Allah, hampirnya dia dengan Allah, sama ada dia dalam keadaan duduk ataupun keadaan berdiri. Tapi falamma kashafna anhu durrahu, apabila kami bebaskan ia daripada kesusahannya itu, lalu marra, dia pun terus berlalu kembali kepada perangai asal dulu, ka'allam yad'una ila durrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk kami lepaskan kesusahan yang pernah menyentuhinya. Bila faham pada maksud ayat? Manusia ni bila susah dia berdoa sungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala memakbulkan doanya, terlepaslah ia daripada kesusahan. Bila lepas daripada susah, balik pula perangai asal dia.
Maknanya manusia ni mudah lupa. Dia tidak Melayu mudah lupa, manusia tu mudah lupa. Tak kira orang Melayu tak Melayu, maknanya manusia ni mudah lupa. Bila hilang kesusahan, dia marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massa. Dia terus pergi berlalu dengan sikapnya yang asal, seolah-olah dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami dilepaskan kesusahan yang pernah menyentuhinya. Janganlah kita termasuk orang yang sebegitu. Tapi kalau kita tak belajar Quran, tak baca ayat ni, tak berasa ayat ni kepada kita, kemungkinan ada orang yang sifat begitu kena atas dia. Jadi bila kita tahu, maka kita mengambil sikap lebih cermat, berhati-hati supaya apa-apa sahaja sifat keburukan yang ada pada manusia tidak berlaku kepada kita, kalau berlaku kepada orang lain. Itulah tujuan kita belajar, untuk kita faham dan untuk kita boleh hayati dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita sambung semula ayat lain. Mereka, maksud manusia di sini orang-orang kafir, berkata kepada para sahabat, lihatlah di sana. Orang-orang munafik berkata kepada para sahabat, lihatlah di sana orang-orang kafir sedang berhimpun untuk menyerang kamu. Lalu mereka mengugut orang-orang beriman. Dia ugut, dia kata fakhshahum, takutlah kepada mereka. Tapi orang-orang beriman hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia-manusia yang kafir itu. Lalu mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian kembali kepada walahuddin wasiba, ayat berikutnya. Segala ketaatan, keikhlasan yang bersifat wasiban, daiman, laziman, kekal, sentiasa, tetap, hanyalah milik Allah. Sama ada kita tahu ataupun tidak, kita sedar ataupun tidak sedar, semua makhluk di muka bumi dan di langit sentiasa akur, patuh dan taat kepada Allah. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, minggu lepas berhubung masalah sujud, kita bincang persoalan sujud. Allah Ta'ala menyebut sehingga bayang-bayang pun sujud. Awalam yarau, sesuatu itu yang sujud, yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyimal wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Sesuatu yang ada padanya bayang juga sujud, menggambarkan kepada at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Bahkan matahari, bulan, bintang, bumi, apa dia lagi, sebahagian manusia juga sujud, yakni taat kepada Allah. Dan ketaatan itu bersifat wasiban. Wasiban maknanya daiman wa abadan, sama-sama dan berkekalan, bukannya bermusim. Walaupun ada sebahagian manusia engkar, yang taat kepada Allah tetap ada. Yang taat kepada Allah tetap ada. Semenjak zaman daripada Nabi Ibrahim bina Kaabah sampai sekarang, tetap ada orang yang beribadat kepada Allah, sama ada dalam bentuk solat ataupun rokok, sujud. Sehingga sekarang Masjidil Haram tidak pernah ditutup 24 jam. Setiap masa ada orang yang tawaf. Pergilah pukul berapa, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, apatah lagi waktu siang hari, tetap ada. Waktu kita nampak depan mata kita. Sedangkan bahagian-bahagian lain di dunia waktunya berbeza. Kalau kita di sini waktu lepas waktu maghrib, orang yang berada di benua Amerika sekarang ni mungkin baru lepas subuh ataupun tengah salat subuh. Mungkin bahagian dunia lain dia tengah salat zuhur. Ada orang lain pula baru salat asar. Kita dah masuk maghrib. Mungkin orang sebelah kita dekat dengan Teluk Benggala dekat Bangladesh tengah salat maghrib, kita sudah dah. Kita salat isyak, dia pula. Jadi ketaatan itu wasiban, berlaku secara terus menerus, dia tidak putus. Maka adakah patut selain daripada Allah yang kamu perlu untuk kamu merasa takut ataupun kamu perlu bertakwa? Tattaquna, kadang-kadang dia bagi dengan lafaz dengan maksud bertakwa, ada kalanya dengan maksud kamu memelihara, menjaga diri kamu. Seperti dalam ayat fakaifa tattaqun
in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu dapat menjaga diri kamu wahai manusia sekiranya kamu masih kafir? Iaitu maksudnya menjaga diri pada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Tattaquna di sini bukan bertakwa, tattaqu dengan maksud kamu boleh boleh tuhafizuna, boleh memelihara, boleh menjaga diri kamu supaya selamat pada hari yang kebanyakan manusia tidak akan selamat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa sahaja yang ada pada kamu daripada nikmat, maka nikmat itu semuanya daripada Allah. Sebutlah apa sahaja, semua nikmat itu daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh menafikannya. Maka kepada Allah hendaklah kita bersyukur sentiasa, bersyukur kerananya. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah untuk kita. Semua nikmat ini disediakan untuk kita dan semuanya daripada Dia. Menghitung nikmat Allah, mengenal nikmat Allah ini menjadi sebab kepada kita mendapat kejayaan. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu kepada nikmat Allah, mudah-mudahan kamu berjaya, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Orang yang sentiasa ingat kepada nikmat Allah dan memujinya, apabila dia merasai nikmat itu, maka dia diberi pahala di atas pujian. Kita mendapat nikmat sama ada zahiran wa batinan. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kamu segala yang di langit dan di bumi, dan Dia telah meratakan untuk kamu nikmat-nikmatnya sama ada yang zahir ataupun yang batin. Alhamdulillah kita berada di masjid, kita boleh berada bersama dalam majlis tafsirul Quran. Ini suatu nikmat. Allah Ta'ala beri kepada kita sedikit ilmu, itu satu nikmat. Allah Ta'ala beri peluang kita boleh baca Quran, itu satu nikmat. Apa dia lagi? Kita boleh salat berjemaah dan merasai nikmat salat, itu juga satu nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung mengira nikmat Allah, memang tidak terkira dan tidak terhitung banyaknya. Itu tak termasuk nikmat yang nampak luar, nikmat sedapnya makanan ni, sedapnya minuman ini, keselesaan tempat tinggal. Apa dia lagi? Kita mendapat nikmat, kita duduk dalam masjid, alhamdulillah, tak berasa panas. Kalau sehari mana kita mendapat ada cahaya, lepas tu sejuk aircon lagi. Adakah nikmat yang kita rasa sebegini boleh terus dibawa untuk kita forward dia untuk akhirat nanti? Kalau di dunia kita dapat nikmat, kita rasa selesa, adakah kita nak supaya kita terus dapat nikmat di akhirat? Ya, sudah tentu. Kita boleh duduk dengan selesa dalam masjid. Pernahkah kita terfikir kita akan berada untuk tempoh yang sangat lama daripada mahsyar, dalam keadaan matahari dekat dengan kepala, manusia yang begitu ramai, tidak semua berpulang untuk berteduh di bawah naungan arasy Allah. Tidak semua. Orang yang dapat berteduh di bawah arasy itu orang yang dapat nikmat. Orang yang mendapat hisab yang mudah, itu dapat nikmat. Orang yang boleh meluncur laju ketika titian sirat, itu suatu nikmat. Orang yang boleh terus ke syurga tanpa hisab dan azab, itu satu nikmat. Itu nikmat yang jauh lebih ajal, yang lebih agung, akbar, yang lebih besar, azam, yang lebih hebat berbanding dengan segala nikmat dunia. Sebab tu nikmat yang paling besar di dunia adalah nikmat iman dan Islam. Kalau seseorang itu tidak merasainya, bermakna dia tidak berpulang untuk mendapat nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang membolehkan kita mendapat nikmat susulan, iaitu nikmat di akhirat. Kalau sekadar nikmat makan minum ni, tidak manusia saja, ayah itik lembu kubah makan minum juga, dia juga merasai nikmat itu. Dan orang-orang kafir tidak beriman juga diberi nikmat yang berkenaan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswan lahum. Orang-orang yang kafir, mereka makan dan mereka juga menikmati nikmat di dunia
mereka menikmati dan mereka makan sebagaimana makannya binatang ternakan. Tapi sekadar nikmat dunia sahajalah, setakat tu. Tapi kita kena ingat, nikmat yang kita peroleh dunia ini adalah faminallah, semuanya daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Apa sahaja nikmat yang kita rasai, maka ingatlah kepadanya, pujilah ia dan bersyukurlah kepadanya selalu. Thumma idza kashafad dur idza farid thumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu disentuh, dirasai oleh ad-dur, ad-durru itu jadi fa'il, massa itu jadi fi'il. Allah Ta'ala menggambarkan ad-durru. Ad-durru boleh jadi min maradin au fakrin au apa-apa sahaja, sakit ke, kefakiran ke, apa sahaja musibah, itu adalah ad-dur. Jamaknya ad-darra. Kenapa digunakan lafaz massa yamassu? Massa yamassu ni sentuh, jamuh. Apabila kemudaratan itu menyentuh, merasai, maka seolah-olah seluruh tubuh kita merasai susah atau merasai sakit. Contohnya kalau kita terjun dalam air, maka seluruh badan kita sudah disentuh oleh air. Maka kesakitan itu bukan setepak, tapi merangkumi semua tempat yang disentuh. Maka hanya kepadanya lah taj'aruna. Taj'aruna, kamu tatadarrauna, merendah diri minta pertolongan. Ia membawa kepada maksud raf'us saut bid-du'a wal istighatsah, iaitu kamu mengangkat suara berdoa dan minta pertolongan sungguh-sungguh, iaitu supaya ad-durru, kesusahan yang menimpa kamu itu dapat dilepaskan atau dapat dibebaskan. Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai ujian. Kalau diuji dengan kesenangan, tidak ada orang yang berdoa supaya dibuang kesenangan, sebab kita rasa itu nikmat. Tetapi adakah biasanya kita kalau berdoa untuk dilepaskan apabila ditimpa kesusahan, kalau kita mendapat kesenangan, kita tidak berdoa, buanglah kesenangan, sebab kita rasa itu nikmat. Tapi kalau kita mendapat ad-dur, tidak as-sarra ataupun tidak kesenangan, kesusahan, tidak ada di antara kita yang tidak berdoa, melainkan dia akan berdoa supaya dibuang segala kesusahan. Padahal kesusahan itu boleh jadi suatu nikmat, nikmat untuk dihapuskan dosa. Tapi kita tak terasa. Kalau diuji sakit, yang lebih baik adalah kita berdoa supaya diberi kekuatan untuk kita bersabar. Dan tidak dinafikan kita dibenarkan untuk berobat, boleh kita ikhtiar saya obat. Tapi kalau kita boleh bersabar, maka itu lebih baik. Tapi sejauh manakah tahap kesabaran kita? Taj'arun menggambarkan bahawa kamu berdoa bersungguh-sungguh dengan raf'us saut, dengan mengangkat suara. Kemudian apabila Allah Ta'ala melepaskan kamu, membebaskan kamu daripada kesusahan itu, lalu tiba-tiba sebahagian daripada kamu masih menyekutukan Allah dengan yang lain, masih melakukan syirik. Yang ini masa susah tu je. Ketika susah itu sahajalah mereka berdoa dan berharap. Apabila hilang kesusahan, kembali kepada asal. Dia ayat dengan maksud begini diulang beberapa kali. Dalam surah Yunus, apa dia? Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana ad-durru وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. Apabila manusia itu disentuh oleh ad-durru, kesusahan. Susah tak kira sama ada sakit, kemiskinan, kehilangan harta benda, kehilangan ahli keluarga. Lalu dia berdoa kepada kami dengan penuh apa dia? Rasa dekatnya dia dengan Allah, hampirnya dia dengan Allah, sama ada dia dalam keadaan duduk ataupun keadaan berdiri.
Tapi falamma kashafna anhu durrahu, apabila kami bebaskan ia daripada kesusahannya itu, lalu marra, dia pun terus berlalu, berlalu kembali kepada perangai asal dulu, ka'allam yad'una ila durrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk kami lepaskan kesusahan yang pernah menyentuhinya. Bila faham kada ni maksud ayat? Manusia ni bila susah dia berdoa sungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala memakbulkan doanya, terlepaslah ia daripada kesusahan. Bila lepas daripada susah, balik pula perangai asal dia. Maknanya manusia ni mudah lupa. Dia tidak Melayu mudah lupa, manusia tu mudah lupa. Tak kira orang Melayu tak Melayu, maknanya manusia ni mudah lupa. Bila hilang kesusahan, dia marra ka'allam yad'una ila durrim massa, dia terus pergi berlalu dengan sikapnya yang asal, seolah-olah dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami dilepaskan kesusahan yang pernah menyentuhinya. Janganlah kita termasuk orang yang sebegitu. Tapi kalau kita tak belajar Quran, tak baca ayat ni, tak berasa ayat ni kena kepada kita, kemungkinan ada orang yang sifat begitu kena atas dia. Jadi bila kita tahu, maka kita mengambil sikap lebih cermat, berhati-hati supaya apa-apa sahaja sifat keburukan yang ada pada manusia tidak berlaku kepada kita, kalau berlaku kepada orang lain. Itulah tujuan kita belajar, untuk kita faham dan untuk kita boleh hayati dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita sambung semula ayat lain. Ada soalan? Ada soalan? Bila sebut ahad tu ada tak zikir ifrat? Allah. Tak, itu bukan dalam bentuk zikir. Bukan dalam bentuk zikir. Itu dalam bentuk i'lam, dalam bentuk dia nak luahkan, atau dia nak zahirkan pegangan dia. Dalam situasi itu ketika diseksa, zikir tidak semestinya dengan lidah, sebab zikir asal dengan hati. Tapi dalam konteks itu sebenarnya dia nak menyatakan kepada tuannya, walau apa sahaja yang kamu lakukan kepada aku, mu nak seksa aku, nak jemur tengah panah, nak tindih dengan batu besar, aku tetap dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyatakan ahad. Tapi kalau kita nak anggap sebagai zikir tidak wujud Nabi, tak ada ajar zikir dalam bentuk ahad itu, tak ada. Tak ada begitu. Tidak wujud begitu. Kalau dikatakan zikir ifrat, Allah pun tidak ada. Yang ada hanyalah subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ataupun selawat Allahumma salli ala Muhammad dan seumpamanya. Adapun yang tidak waris, maka dia mari dalam bentuk dipanggil i'lam, penyataan begitu, dinyatakan begitu. Bukan dalam bentuk untuk kita ambil sebagai suatu zikir. Sebab zikir itu telah diajar oleh Nabi, sirahnya, bentuknya, uslubnya. Ada soalan lain? Ada? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.